Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sila ke YouFuture untuk isi attendance dulu. Lepas tu kita akan membuat perbincangan lah sementara menunggu kawan-kawan yang ada ni. Boleh? Waalaikumsalam, boleh madam. Alright. Korang ambil buat perangai elok-elok. Madam baru lepas menengking budak part tu tadi. Sekejap. Cantiknya madam. Ya ke? Biasa je. Tudung Fareha tu madam? Ke dah guna dah? Tak. Madam hilang kerongsang jadi madam guna Pin. macam klip supaya boleh klip guna jarum. Okay, sekejap. Baik, tak ada pun. Okay, korang baik-baiklah Okay, kita hari ni kita akan bincangkan pasal test. Boleh? Midterm test. Boleh? Kita review sikit lah chapter 1, 2 and 4. Boleh Okay madam. Tunggu yang lain masuk dulu. So. Okay. Sorry lah bilik bersepah. Kejap. Sebelum madam pergi jauh, madam akan buka YouFuture sebab nak tengok kerja-kerja sebelum ni dalam kita punya iDiscuss lah. So kita tengok banyak dah yang orang kata ni. Okay, so dalam iDiscuss kat sini, okay, chapter 1 masa kita dah bincang, chapter 2 dan chapter 4. Okay, madam tengok kat sini. Sekejap. Okay. Ada dah ke? Kita back kepada chapter 2. Okay. Alright. Okay. Sebelum madam ke peningan, patutlah madam kena ajar dulu. Okay, madam dah tengok soalan untuk test, midterm test. So, lepas tu kan ada yang nak true false, ada nak multiple choice questions. Amir pula nak essay, ada ramai juga nak essay kan. Rupanya, tak ada pilihan. Ada 3 bentuk. So, kita ada madam tengah tengok soalan ni tapi korang tak payah tengok. So, untuk multiple choice question, kita ada 10 soalan. And then untuk part B iaitu true and false, kita ada 10 soalan. Dan untuk part C,
kamu akan ada 20 kena pilih 15 markah lah. Okey. Boleh pilih soalan 1 ataupun soalan 2. Okey, boleh pilih. So all together ada 25 markah, ada 3 bahagian. So happy tak? So masa yang diberikan 3 jam. Okey. 3 jam, madam cakap pukul berapa itu? Tahu lagi Okey. So without further ado, madam nak buka you future and then kita akan sama-sama ni lah tengok jawapan kamu. Okay, ni answer scheme tak boleh. Okay. Okay, nampak tak soalan yang kamu dah buat ni? Nampak tak? Nampak madam? Nampak madam. Okay, so Nur Izzah Muhammad Nasir telah menjawab tu objective of CBD. Betul kan? Okay. Sekejap, view and read only. Okay, kalau kita nak print, kita boleh lah buat macam ni. So, dia start dengan Aiman lah punya soalan. Okay, Aiman jawab. Okay, Aiman dia jawab. So, soalan dia menanyakan tentang Aiman. Discuss 2 issues that triggered the development of Brundtland Report. Okay, jelaskan 2 isu yang telah membawa kepada tertubuhnya Brundtland Report. So, 10 markah. Okay, sama je 10 markah. So, tidak ada, apa orang kata, tidak ada ni lah. Tidak ada introduction dengan conclusion, just terus je pergi. So Aiman kat sini telah menjawab ozone depletion dengan global warming, and then dia ada beri elaboration dan ada example. So bila macam ni kita tahu ini adalah pelajar AM Pelajar AM dia akan tahu cara nak jawab adalah memberikan point. Lepas tu dia akan berikan elaboration dan juga ada example. Kalau macam ni, madam boleh beri dalam 8 markah macam tu. Okay, so ozone depletion dan global warming adalah 2 benda yang telah menyebabkan terjadinya Brundtland Report. Okay. Okay, kita pergi kepada Azlini punya jawapan pula. Okay, Azlini telah memilih soalan 2 objectives of conventions of biological diversity. Okay. 2 objectives, okay? 2 objective of CBD, okay? So kalau kita tengok, sekejap bila madam. Madam, kita orang nampak jawapan Izzah dengan Anisha je. Ha? Ya madam, tak bergerak. Tak bergerak? Kat skrin ni ada jawapan Izzah Nasir dengan Anisha. Oh, ya ke? Okay, baru gerak. Oh, okay. Madam tahu sebab madam share yang lain ke? Kejap madam share yang ni baru masuk Aiman. Okay madam. Sekejap. Present. Tab ke? Atau cancel. Window. Lemak tak ada. Yung entire screen tak boleh lah pula. Tab. Nampak madam? Okay. Sebab madam buka tadi macam ni. Kalau macam ni, I discuss. Okay. Ini. Okay. Yang ni nampak tak? Okay, nampak tak? Macam dalam bentuk PDF. Nampak ada. Tu soalan Aiman, pelajar kesayangan madam dah ada. Okay, so chapter 2 akan masuk tau untuk ni. So bila dah macam tu, okay.
Page 47 sampai 63, betul ya? So dia menanyakan soalan yang ni, Azlini telah pilih two objectives of CBD. Okey, mana Azlini tengok? Kamu pun sebenarnya kena well versed jugalah dengan nota ni supaya nanti nak cari-cari open book pun tak adalah kamu pening kepala nak cari kat mana kan. Okay, so seperti mana yang kita tahu, minggu ni test akan dibuat ada 3, pada yang baru datang tu ada 3 part A iaitu multiple choice question, 10 questions only. Ni yang minat Hafi minat lah. Hafi mana Hafi? And then yang B, multiple true and false, wajib jawab semua 10 questions only. And then kita bagilah untuk orang yang terlalu merindui nak buat essay. Ya? Amir Hekal 15 marks untuk boleh pilih soalan 1 ataupun soalan 2. Okey. Mana Azlini? Azlini mana? Azlini? Ya, madam. Azlini ambil mana jawapan two objectives of Convention of Biological Diversity ni? Ambil kat mana? Madam. Ambil kat mana objective of CBD ni? Kan Azlini jawab kan? Madam dah lama 3 bulan dah jawab. Jangan jawab macam tu. Mana? Dekat buku, madam. Dekat buku. Dalam buku, muka surat berapa? 51 madam. Muka surat 51. Okey. Okey, ni dokumen. So, to promote the conservation of biodiversity. Okey, muka surat 51. Perenggan yang mana? Yang number 5 tu madam, bawah summary of Rio Summit ada Convention on Biological Diversity CBD tu. Yang dia cakap agreement conservation. Yang sikit dia ni and lepas tu to ensure the sustainable use and equitable sharing of genetic resources. Korang faham tak benda CBD ni? Seriously, korang faham ke apa yang sedang dicakapkan genetic resources, conservation of biodiversity? This term is really environment in terms of macam dia macam agak sains sikit lah. Madam pernah lah juga pergi benda ni dan baca-baca sikit, baca yang sangat banyak lah untuk memahami. Korang faham tak benda genetic resources apa benda ni? Dia faham tak? Tak faham, madam main tulis je. Kan? Boleh lah madam, pernah ambil sains Tapi genetic resources ni kita macam tak berapa. Dia macam benda lain pula. Okay, so kamu bolehlah baca-baca sikit. So, kalau bagi madam lah, kalau madam tak boleh nak ingat sesuatu benda kalau madam tak faham benda tu. Sebab madam tidak boleh nak kata project image dalam kepala madam kalau madam tak faham. So kalau madam ingat, madam faham, baru madam ingat. Madam jenis yang macam tu, okay. So genetic resources ni kalau pada siapa yang ingin tahu, ianya adalah sebenarnya okay, apa maksud ensure the sustainable use and equitable sharing of genetic resources? Ini maksudnya bila kita ada sesuatu spesies, tak kisahlah pokok ataupun animal, plants or animals, sometimes benda tu ada kegunaan tak? Contohnya, bagi contoh benda yang ada kegunaan, memang diperakui lah kegunaannya. Siapa boleh bagi contoh? Azlini, boleh bagi contoh tak? Amir, boleh bagi contoh tak? Satu benda, contohnya balak ke ataupun orang asli ni kononnya akar kayu ke kan. Madam jugalah bagi contoh tongkat ali ke. So bila kita jumpa satu benda tu kita kena sharing. Faham tak? Sharing tapi dalam masa yang sama tak bolehlah macam kita kena sometimes negara ataupun satu tempat ni orang asli kan jumpa sebab kamu kena faham. Orang asli dengan hutan tidak boleh dipisahkan. So mereka dikatakan sebagai penjaga hutan jugalah, penjaga resources dan mereka sangat banyak knowledge tentang benda macam ni. But sometimes bila kerajaan dia dah dapatkan satu pemilikan satu benda ni, dia deny hak orang asli. Tu kat sini yang ada indigenous people ni. Alright.
So Madam harap ialah tak adalah tahu secara mendalam, tapi at least kamu tahu sikit-sikit, boleh tak? Benda ni sebenarnya very very mendalam. Indigenous people, traditional knowledge. Madam dulu hampir nak buat PhD dalam traditional knowledge ni. Okay. So what is biodiversity? Kamu kena sedikit sebanyak carilah, tak mendalam pun at least tahu. Janganlah main apa, copy paste je. Boleh tak? Boleh tak kelas? Boleh Madam. Boleh Madam. Alright. Tengok pula jawapan kepada Afiq. Sikit je tapi okeylah, boleh dibaca dengan mudah. Sama juga soalan yang dipilih adalah seperti soalan Azlini. To be followed in compliance with its to conserve biological diversity. Okay, Madam percaya ini adalah dia punya point. To allow sustainable use of its component and to share equally and equitably the benefits arising from the use of genetic resources. Okay, ni main ambil mana-mana kelempang terus hantar je, nampak sangat dah ya. Okay. Other than that, according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, 40% of the world's economy is directly and indirectly dependent on the use of biological diversity. Therefore, it is not surprising that one of the 3 goals set out in the convention is yang ni, to be honest, yang bawah ni Madam macam tak boleh nak pergi markah sangat. Afiq mana Afiq? Afiq? Saya Madam. Sebab ini sebenarnya adik-beradik je dengan yang atas ni. Walaupun nampak macam panjang, macam ada 2 perenggan, sebenarnya kamu telah meletakkan 3 objektif tu kamu letak dekat 1 point, dekat perenggan yang pertama. Lepas tu kamu macam tak elaborate pun, and then kamu letak dari sini buat ayat lebih sedap, bagi nampak banyak, pong hantar. Okay, ni tak apalah tutorial, tapi kalau final test, Madam hanya boleh bagi macam 3 ke 4 markah sahaja. Semua ni. Alright? Okay. Madam. Ada. Kenapa? Ada yang request nak masuk Google Meet tapi Madam tak accept lagi. Tu Madam maksudnya dah tutup pintu. Okay, Madam. Tak adalah Madam accept juga sambil tengok nota ni. Nampak mari kita kunci pintu dah. Alright, mana tadi? Okay, so faham tak? Maksudnya Madam nak kamu, okay, to be honest lah, dah open book. Takkanlah tak boleh nak cari sikit info dekat tempat lain, betul tak? Dah open book, open internet, betul tak? Bukan kau tulis tangan dalam dewan ni. So, maksud Madam kamu buatlah homework sikit, cari sedikit carian dan enrich your elaboration. Maknanya perbanyakkan elaboration yang logik lah, yang ada kena-mengena dengan soalan. Boleh? Boleh tak kelas? Okay, kita tengok pula. Tengok Zulhafi. Ni dia nak buat pening kepala ni. Ni kalau macam ni, memang dah slash dah. Sebab apa? Dia tak ada perenggan menyakitkan hati Madam dengan tak ada apa? Dengan tak... Hafi mana Hafi? Tidur lagi? Hafiz pergi ni Madam. Di mana? Sibuk sangat. Apa mati tadi? Ada kematian Madam. Ada kematian. Saudara ke bukan saudara? Cikgu dia. Cikgu dia. Okeylah, tak apalah. Okey, so macam Hafi ni, janganlah jawab macam ni. Ini akan memeningkan kepala pemeriksa. Boleh tak? Okey, kalau Madam tengok kepada ni, sama je sebab ambil daripada tempat yang sama. Tapi kita tak nampak penekanan kepada dia punya point tu. Kalau kamu je lecturer, kamu nak kena tanda macam ni. Kamu sakit mata tak? Sakit kan? Sakit mata, sakit perut, sakit lutut, semua ada, betul tak? Sakit mata, sakit hati. Sakit hati. Ya, dengan Madam yang Sam lepas punya test ke? Kalau Madam tengok D punya lah, dia betul-betul ikut format. Dia format macam menyenangkan hati lah, maknanya dia punya spacing okay, dia justified, dia letak elok-elok. Yelah, kadang-kadang kalau pensyarah tak cakap, korang pun macam buat assignment, buatlah cantik-cantik, bukanlah cantik-cantik, kemas supaya pensyarah tak sakit perut menengok ni. Kadang macam ni, aduh, sakit perut Madam ya. Okay, kita tengok pada Amir Hekal pula. Okay, kita nampak clear kat sini Amir Hekal tu lah, first objective, second objective. Okay, basically jawapan sama je, tapi macam mana you arrange. Okay,
before this many people do not take care of environment as they think the economy is all important for them. Okay, so bila madam baca ni, sasa sampai. Bila madam baca ni, madam tahu dah dia berusaha untuk buat ayat sendiri. Betul tak Amir? Amir guna ayat sendiri, betul tak? Amir? Betul madam. Yes, dia Ya, guna madam. ayat sendiri. Apa bagusnya bila kita guna ayat sendiri? Bila kita decode, encode satu benda tu, so bila kita cuba untuk guna ayat sendiri, bermaksud kita baca, kita cuba faham dan kita buat ayat sendiri. So benda tu akan lebih ingat. Okay? They miss that environment need each other. Nampak? Ayat sendiri ni, for example, human inhale oxygen and exhale carbon dioxide. This example is very, orang kata, very simple tapi menunjukkan genuinenya jawapan Amir tu. Okay, bagus. Without the existence of one species, other species will die. With the existence of this objective, people will more. Nampak? Dia come out, ini yang Madam cakap, bila Madam bagi tepung, dia come out dengan kodok ke, kek ke, something different, something yang dia keluarkan pula. Okay, so Madam nak macam ni lah, ini orang bagi ilmu. Bila pensyarah bagi ilmu, kita keluarkan, kita improvekan lagi mengikut kefahaman kita. So pensyarah akan makin. Kalau macam ni, Madam akan bagi 8, 9. Why? Because I will value the effort. Okay, the effort of the students. Keluarkan benda-benda macam ni. Okay, to ensure sustainable use and equitable sharing genetic resources. Okay, ni agak susah tau kita tengok macam mana Amir elaborate. A development without sustainable is useless as we will put current generation in danger. Nampak dia dah letak dah kat sini apa dia? Definition of sustainable development. Okay, aims lah. Most of resource in this world is non-renewable energy. Macam dia mau cakap tu lah. So betul-betul dengar dalam kelas. Hence if we use all resources, no resources left for the future generation. Simple je ayat dia. Nampaklah bukan ayat internet. For example, now more and more realize that it's important to keep the resources for the future generation. So they start masukkan resources. Okay. By this, the non-renewable energy can be saved for the future generation. Even in automated, there are now hybrid electrical. Tapi sebenarnya dia punya elaboration ni tak kena. Why? Sebab kamu tak faham sebenarnya apa tu genetic resources. Faham tak Amir? Equitable sharing genetic resources. Faham tak? Faham tak? Enggak. Tak faham. Tak faham mana? Betul tak? Faham ke tak faham? Enggak madam. Enggak. Tak faham sebab ni ayat ni tinggi ni. Ensure sustainable use and equitable sharing genetic resources. Dah apa benda maksudnya ni madam? Maksudnya bila kita dapat itulah macam mana cakap tadi, bila sesuatu benda tu bagus, sama-samalah kita guna. But now sometimes and then kita guna secara lestari, maknanya janganlah guna habis-habis sampai tak tinggal dah untuk future. Yang tu betul, ni Madam rasa betul. Sustainable use ni Amir berjaya explain, but then equitable sharing of genetic resources tu Amir dah lost, Amir dah tak ingat apa benda ni. Bukan tak ingat, tak tahu apa benda dia, jadi aku tulis je lah apa pun. So kalau macam ni Madam boleh bagi macam 3.5 lah. Okay. Alright. Kita tengok kepada yang seterusnya. Madam komen membina bukan cakap memalukan. Boleh? Okey, Hadirah. Mana Hadirah sibuk meniaga? Ya saya. Tak ada dia. Jangan. Okey, objective of CBD. Okay. Convention on CBD, biological diversity ni dibuat pada biodiversity here means life support to each other that covers or is important for us to protect and reduce direct and also indirect to the natural. Ni pun ayat yang simple lah yang tak membuatkan pensyarah rasa nak marah. Okay. It is important for us to protect and reduce direct and also indirect pressure to them. For example, we need to take good care. Okay. To promote, so kat sini dia punya, to promote conservation of biodiversity. So kat sini ceritakan macam mana nak conserve, ceritakan give and take. So Madam rasa photosynthesis, as you can control soil erosion, ni macam okay. Faham tak? Dia faham dengan point yang diberikan dan dia punya elaboration dan example tu kena. Kalau macam ni boleh bagi 5 je. Tengok dia pula buat apa ni? Justify. Korang dalam saat-saat ODL, pensyarah nak tengok secara dalam komputer, buta mata kalau korang nak buat macam Afi tadi. Pelepak sekali dia main tambun je.
Okay, buta mata pensyarah. Tapi kalau macam kemas, ada spacing yang okay, kita pun tak sakit kepala nak tengok. Okay, to be honest lah, madam pensyarah ke semuanya adalah manusia. Okay, buta jugalah mata madam. Kau naik spek ni punya power ya. Okay, also set the target to ensure sustainable use and equitable sharing of genetic with safeguard the key ecosystem species and genetic. It is aimed to ensure to resilient the resources and minimize the erosion of genetic. Nowadays, issue of threatened towards plant animal species, those that are tigers, it is very close. We need to prohibit. There are some. Okay, tak ada orang pun yang bercakap pasal sharing ni. Media rasa yang lain okay, tapi korang tak faham pasal equitable sharing of genetic resource. Okay, what is the meaning of equitable sharing of genetic resource ni? Sama, orang kata perkongsian yang sama rata ke atas satu-satu benda. Macam ni lah korang fikir. Dunia ni ataupun bumi ni kurniaan Allah. Janganlah kita duk sibuk-sibuk conquer. Kita kena saling berkongsi lah, especially kepada macam indigenous people, orang asli yang menjaga, bagi dia macam tu lah, yang menjaga, yang mencari, apa benda pula tu, okay, cuma yang ni lah, bila yang kedua ni korang tak boleh nak score sampai 4, 3, 3.5, okay, sebab korang macam tak faham apa benda tu. So, janganlah copy paste je, baca, fahami, tak faham cari maksud, tanya madam ke, okay. Okay, hakim pula. Explain to objective. Pendeknya. Okay. Kemain. Ni memang nampak lah. Okay. Main ambil je. Pelepap sekali letak. Okay. Betul ke tak hakim? faham lagi madam. Wah, tak faham madam, masa tu jahil. Okay, sekarang dah cerdik. Yalah tu, apa tu Convention of Biological Diversity? Apa tu biodiversity? Biodiversity. Apa Dia Kepelbagaian madam. Kepelbagaian bio, apa benda? Flora and fauna, macam tu lah. Alright? Saya rasa Meda ada letak dalam buku dulu pasal ni lah. Dalam PAD 120 sikit-sikit. Alright, so korang kena faham sebenarnya tak dinafikan biodiversity semua ni adalah term sains. But kalau korang nak dapat elaboration yang mantap, yang bila pensyarah baca, wah budak ni membaca ni, wah budak ni hebat ni, cerdik ni. Sibuk anak Meda bagi 5. Okay, yang seterusnya, Azamuddin. Azamuddin ada tak? Ke tak ada internet lagi? Ya, madam. Azamuddin, kamu duduk mana? Bacok Tanah Merah. Duduk Tanah Merah. Lepas tu tak ada you, madam. Kapal asli, madam. Kapal orang asli, Kadang-kadang madam. laju, kadang-kadang laju. baik. Kalau siapa tu duk mengejek Azamuddin? Aiman, madam. Aiman. Tak baik ya Aiman. Okay. Dia jawab pula pasal Brundtland Report, okay. Global warming and ozone depletion. Okay, global warming, ceritalah sikit. Dia bagus lah because of that. Kita tahulah ni ayat student. Kita tahu dia ni genuine. Even the plant need the sun. Kita tahulah ayat-ayat macam ni ayat-ayat student. So budak ni, bila macam ni hati Meda pun dah sejuk lah. Sebab apa? Dia buat, ada juga ayat dia. Ya. Other than that, another issue triggered the development is the ozone depletion. For this issue, make more lagging for the development because the effect of the ozone make more lagging ni apa benda ni Azamuddin? Siapa ke tak faham mediumnya? Apa ni make more lagging ni? Azamuddin? Mana Azamuddin? Ya, madam. Make more lagging ni apa ni? Dia Ngomong hentam. Ngomong suka hati je buat bahasa Inggeris macam ni. Calling for help. Benda ni make more lagging. Melambatkan rasa madam. Bantut ke Azam? Oh, lag Kata lah. dia cakap, Melambatkan. membantu kan. Dia bosan, madam. Tak salah nak guna ayat kamu. bawa lab tu masuk ke dalam essay, madam. Ya Allah. Ni kan masalah bahasa Inggeris
Yang kurang pun Madam akan tolak markah 0.5. Faham tak? Madam tak nak. Walaupun macam ni, walaupun ayat dia macam bagus, elaboration dia bagus, Madam faham. Tapi kalau macam obvious sangat English dia tu, sampai English macam Allah budak ni macam tu, kita tak boleh nak bagi markah penuh sebab kita nanti saya takkan nak bagi 5. Faham tak? Sebab English tu lacking sikit. Macam tu lah UiTM ya. Macam Madam pernah tanyalah dekan. Cakap budak ni kan dapat markah ke 9, 10 per 10. Semua essay dia 10. Boleh ke macam ni? Masa tu Madam mula-mula ajar lah, mula-mula mengajar. Lepas tu dia kan tanya, you check dia punya English. Macam tu lah. Bukan nak cari salah tapi macam okay bagus, cemerlang tapi very apa orang kata, extinction ni kan, excellent ni, outstanding ni, orang akan tengok dari semua segi. Betul tak? Bila kita nak bagi 10 markah, kita nak bagi budak tu markah final exam dia 99. Orang akan macam, 99 nak tengok. English, ini UiTM, English is very important. So bila macam bahasa Inggeris macam, yelah, Madam taklah suruh orang macam orang berdebu-debu bahasa Inggeris, tapi at least janganlah pelik-pelik. Make more lagging ni, kan? Mari mana Azamuddin agaknya, saya siap. Ya, tapi itulah lagging lah, okay? Okay, tengok ni, more technology introduced without thinking about the effect to the environment will give more problem. Azamuddin, kamu kenapa membahasa Melayu kan bahasa Inggeris? Lebih banyak teknologi diperkenalkan tanpa memikir tentang kesan akan membawa lagi banyak masalah. Kamu betul-betul translate dari BM kepada BI. Betul tak Azamuddin? Azamuddin? Betul tak? Suara Madam sekat-sekat lah. Suara Madam tersekat? Tersekat ke suara Madam? Jelas je Madam, lain Azam betul. Lain dia lah tu yang salahkan Madam Okay. Apa nanti kita tengok lah. Okay, so okay, kat sini masalah kita dah tengok dah. Masalah student in terms of English. Madam tak kata bahasa Inggeris kamu teruk. Tapi Madam rasa ianya boleh diperbaiki lagi. Okay, boleh? And this important jugalah. Okay. So Adriana pun jawab pasal CBD, for example, make program about the importance of good diversity so that it can create awareness and increase knowledge about what is the impact of biodiversity loss. Okay. This means that we have to use it in a good way. Okay, so bagus so that can okay, nampak tak? Rata-rata kamu boleh cakap pasal sustainable use tapi kamu tak boleh nak cakap pasal equitable sharing. Why? Because lack of membaca, tak cari pun benda tu, ambil depan je. Allah, ini dia punya panjang jadi. Allahu Akbar ya, sakit kepala juga dah nak tengok panjang berbenar ni. Tapi Masya Allah. ya. Kita baca, kita tengok adakah ianya ayat internet atau type sendiri. But they also agrees that the nation resources to be preserved as it is now attracting resources. Okay. Uncontrolled forestry, ayat sendiri ni. Ayat sendiri ya dia. So that Ya Madam. Sebab yang ni kan macam hari tu dia adalah juga baca, kan kita orang buat assignment yang ambil WWF tu. Lepas tu adalah macam baca ayat-ayat pasal forestry, semua benda tu. So macam okay, boleh kaitkan dengan yang ni. Sedikit sikit lah elaborationnya. Alright, okay lah, boleh lah. Okay, kalau macam ni, Syarah pun pening kepala nak baca panjang, nak baca gedik ni. Baca, bagus kan. 10 kot. Okay. Next, the objective of CBD is to ensure the sustainable use and contribution. Nak cari betul ke? Rasa tak betul sebab dia cakap yang genetic resources tu mula-mula dia ingat yang kita ni kena share resources yang ada sekarang tu, macam kita tak boleh nak guna berlebih-lebihan, kena share dengan future generation juga. Dia faham gitu. So, Genetic resources tu mesti korang tak faham apa tapi jangan risaulah, Madam pun tak faham sangat. Bukan Madam tak faham, Madam pun mencari-cari apakah genetic resources. Madam carilah dulu masa Madam jumpa. Genetic resources ni bermaksud 3 levels of biodiversity defined by the CBD.
Okay, animal genetic resources for food and agriculture, forest genetic resources. Dia macam ni, dia keturunan dia. Dan kamu tahu tak, bermutasi. Okay, dia ada pokok ni, so di-improve dia jadi benda lain, dia jadi benda lain. Faham tak? Jadi walaupun sometimes benda tu dah berubah, macam mana anjing, serigala kan, dia masih satu keluarga. But then orang kata dia tetap datang asal daripada yang sama. Betul tak? Genetik yang sama. Betul tak? So genetik itulah yang kita kena hargai. Okay, dan kalau ianya dipunyai oleh sesuatu negara tu kita kena acknowledge lah. Tapi dalam masa sama kenalah juga berkongsi. Itu maksud dia. Okay, sebab sometimes sekarang tak silap madam lah, biryani. Biryani ni kat mana kamu rasa biryani? Nasi biryani ni. Datang daripada mana? Kau dengar pasal biryani, beras biryani tu datang daripada mana? India. India kan? Betul tak? Betul. Kalau tongkat Ali? Malaysia. Malaysia. Aiman ke tu? Malaysia. Tak Anas dah saya kat rumah bisnes. Okey lah, tak apalah. Lepas tu sometimes kita ni kadang-kadang satu benda tu memang hak kita tapi kita terlupa nak pattern kan. Tiba-tiba orang putih datang, tahu orang putih buat apa? Dia pergi pattern kan. Tapi lama dah kita jumpa benda tu memang dah dalam masyarakat kita. Tapi kita terlupa nak letak pattern-pattern ataupun kita nak faham tak yang macam orang kata hak kita tu, intellectual property tu, kan? Kita lupa nak apply lesen, biasalah kita pun tak cara mana hal-hal lesen. Orang putih datang, orang putih pun claim biryani tu daripada Vegas. Macam tu lah. Okay, that is sebab dia tanam kat Vegas boleh. Sometimes benda-benda macam tu padahal sebenarnya dia bawa daripada India, dia tanam kat negara dia boleh sebab cuaca macam Vegas kan macam pada panas gitu. Dekat area-area macam Texas, Vegas ni macam dah panas-panas, boleh tanam so dia kata hak dia. Sebab kita ni macam terlupa nak pattern kan. Sebab itulah macam tongkat Ali apa semua kita kena pattern kan lah. Alright? Itu bagi madam ianya agak mendalam lah tapi kalau if you care to know, kamu boleh carilah. Okay, kita tengok jawapan Rushdan. Dan juga menjawab soalan yang ni, question 1. Apakah benda yang pasal Brundtland Report? Okay. Tengok ni, skin color, ozone depletion. Okay, dia cerita pasal okey lah ni, dia cerita pasal efek apa yang ozone depletion akan bawa. Dan kalau global warming pun mana Rushdan, mana Rushdan? Ada madam. Apa maksud precipitation? Madam tak tahu ni. Seorang kamu ajar memandangkan ada tutorial kamu ni. Precipitation. Apa madam? Ini jangan nak buat tak tahu. Precipitation. Mendap. Betul ke madam? Mendap. Sambil-sambil carilah tu kan. Udah dia buat apa cepat-cepat dia tengok Google cari. Tahu tak? Okey lah, maksudnya okey kita akan jumpa ayat-ayat. Okey, PAD 350 adalah macam science environment macam tu kan. So, Meda harap walaupun kamu try lah cari apa benda sikit-sikit, at least kita cerdik sikit lah lepas habis belajar course ni. Boleh? Alright? Okey. Okey, yang lain tu Meda rasa kita pergi kepada soalan chapter 4 pula. Boleh tak? Boleh tak kelas? Anak saudara Aiman. Okey, anak saudara Aiman kau main lagi ya. Okey, sekejap. Kita pergi kepada soalan chapter 4 lah. Sebab yang masuk 1 to 4 soalan dah dapat daripada madam ni. Madam just nak translate, masukkan dalam ni je. Mana ni future? Okay, chapter 4 tutorial. So, madam suruh buat pada 3 weeks ago. Alamak. Okay, soalan tak boleh nak bincang sangat lah. Kita bincang ikut buku lah. Okay. Alright. Chapter 4. Okay. Madam kena buka. Kamu buat dengan ikhlas tak ni? Madam tengok. Print. Okay, Azlini jawab. Semua orang jawab tak? Ni jawab.
Semua orang jawab tak soalan ni? ABC je pun ada 30 soalan. Jawab tak? Saya jawab. Jawab madam. Jawab madam. To be Jawab, honest, madam. saya pun tak ada nak check jugalah siapa jawab, siapa tak jawab. Sebab, lagu tu lah. Okay, tapi madam boleh ni tengok. Tapi madam akan check senyap-senyap malam-malam. Lepas tu madam akan tiba-tiba meroyan siapa yang tak hantar. Macam tu lah pensyarah. Tiba-tiba pukul 12 malam, anak-anak dah tidur, barulah kita macam muhasabah. Madam sekarang tengah quarantine, sebab tu lah madam macam sangat free. Kalau tak, madam ke sana, kemari, ni madam tak keluar rumah. So happy lah. Happy sebab dapat fokus pada pembelajaran dan pengajaran. Natijahnya budak pak tu kena jengekah dengan madam. Lama ni madam macam tak dan kan. Sekarang ni bila madam dah dan, siap lah. Okay, nampak tak soalan chapter 4 ni? Nampak tak kelas? Nampak. Nampak ada. Okay, key actors and institution and their roles in sustainable development administration. Okay, tu dia punya yang nombor 1 tu lah. Okay, dia punya subtopik. Okay, explain the meaning of actor of sustainable development. Ayuni ada tak? Ke madam meraban ke lain dah? Siapa dalam ni? Sekejap madam akan buka attendance pula. Kita sangat bersemangat sekarang. Tengku Muhammad Haris Mukris bin Tengku Hisham. Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada dah tu. Ini boleh buatkan madam menjerkah mana? Ada tak Tengku Haris? Nama kau mainlah Tengku Haris ni. Okay. Ada ke Tengku? Cuma senyap je. Tengku mana Tengku? Hadirah. Tengku mana? Terus tutup. Lama madam dah. Tengku tak masuk lagi madam. Tak masuk lagi. Dia tak ada lagi madam. Kau ajar ke Tengku. Mesti aku WhatsApp sekejap. Hoi. Sekejap Hoi, tak ikhlas ke? Gangster bersyarah. Kita nak duduk kerja ni. Hoi, tak ikhlas ke? Lagu tu je kita sekarang. Tak payah nak berbaik sangat lah. Tak ada pula dah. Tak apalah. Dia akan fail kan. Okay, soalan. Okay, Aiman lah jawab. Aiman, soalan nombor 1 apa? 1A, people and institution that can promote sustainable development. Bagus, laju je Aiman jawab. Apa dia Aiman? A. Okay, betul. Actors adalah orang yang terlibat dengan yang promote, okay, sustainable development. Okay, number 2. Why sustainable development is not one party effort? Kenapa sustainable development ni dia tak boleh orang seorang je buat, dia kena effort beramai-ramai daripada berbagai-bagai parti. Kenapa? Siapa nak jawab? Aku nak mengamuk ni, nak tengok you future kejap. Siapa yang tak tanda attendance, siapa yang tanda tapi tak ni. B madam, B. B. Kenapa? So A, B je. Kenapa? Online class. D tu apa jawapan dia? It needs everyone effort to make sustainable development works. Ianya memerlukan everyone effort. Amir Hekai. Amir, kenapa tak tanda attendance lagi? Azamuddin. On the way, madam. Lupa, madam. Amir. On the way. On the way. Zulhafi Azamuddin. Nur Izzah Atira. Ada madam. Anisha Nawi ni mana Anisha Nawi? Ni seorang lagi ni. Berperangai rasis ni. Mana Anisha Nawi? Anisha? Oh Anisha. Tak ada. Jadilah ibu yang baik. Menjadi contoh kepada anak tu. Okay? Farhana Ramli. Mana Farhana? Hadirah ada. Izzah. Izzah.
Ni set-set blacklist. Izzah mana madam? Izzah Tira dah tanda. Izzah Nasir. Nur Izzah Muhammad Nasir. Bukan Izzah Tira. Baru nak madam. Nak tanda. Nak tanda. Tak apalah ni. Ni Haris ni. Hak lain ni ada dah ni. Ain Saidatul Aini mana? Ain Saidatul Aini ada tak? Ada madam. Jawab soalan metode nombor 3. Choose international organisation that put effort to sustainable development. Pilih international organization. Ni senang sangat ni, kalau salah tak tahulah. Yang mana? Ain Saidatul Aini ni. Mana dia? European Union. Kamu kenapa punya kipas tu? Kamu kat dalam logik Kejap. Kamu kat mana tu? Sorry madam. Dalam bilik madam. Dalam bilik? Ya ke? Entah-entah kamu kat tepi pantai. Mana ada madam? Tak, ada bilik. Okay, Buka kamera. Malas lah nak suruh on camera sekarang. Mungkin tak mandi ke berkeban gantung, kita pun tak tahu kan. Asal ada suara tu okey lah. Okay, soalan nombor 4. United Nations is a Global Association. Global Association, madam. Global. Dia UN ni yang paling besar sekali dalam dunia kalau kamu nak tahu. So apa-apa effort ekonomi ke, social ke, environment ke, biasanya memang datang daripada dia. Dia ada uncet lah, tu lah, tu sebenarnya daripada dia. Tapi dia dah buat department dia. Alright, soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada Azlini. Choose important documents and steps regarding sustainable development at an international level. Apakah dokumen yang sangat penting yang berkaitan dengan benda yang kita belajar ni? Azlini. Our Common Future Project madam. Yes, Our Common Future Project ataupun sebenarnya Brundtland Report dia adalah benda yang sama. Tapi kamu kena baca banyak kali lagi lah pembacaan. Okay, ada je yang modi madam tu. Okay, number 6. One of the roles of UN is knowledge and data gathering. Explain. Okay, salah satu UN punya peranan adalah memberikan pengetahuan dan mengumpulkan data. Explain. Please explain. Siapa yang dipanggil? Siapakah? Aiman Juso. Aiman? Madam. One of the roles of UN. Mana anak saudara tu? ada kat luar. Nama dia Hafi ke? bukan. Okay, salah satu UN punya knowledge. Macam mana UN ni mengumpulkan dan juga mengumpulkan data? Jawapan dia A. UN is a global profesi data to pursue sustainable development program. Okay, dia mempunyai data yang sangat lengkap. Dia bukan senang-senang juga dapat. Dia minta daripada negara-negara, dia punya negara-negara ni lah. Pening juga kepala Aiman nak belajar kat sana yang bising macam tu. Susah lah kat rumah dia. Itulah, bila nak balik college? Tak boleh sebab kita baru merah sekarang. Tak boleh nak pergi ATM. Oh, sebab tu kamu tak balik? Sepatutnya dah balik lah. Oh, Amir? Dia Sama bersama juga, madam. Oh, geng college. Mana geng college? Semua tak dapat balik lah? Semua dah kat rumah kan. Madam. Mana Tapi kau? Azam boleh balik tu Azam, tapi dia tak nak balik. Oh, okay. So, Azam tu tak ada geng. Takkan nak duduk dengan monyet. Okay, so siapa yang geng college yang tak dapat nak balik? Ramai Saya, Amir, Ajay, Syahir, Hakim, terus Dan. Okay, mana terperangkap di college atau terperangkap di rumah masa tengah kelas lah? Rasa kat college kot, kat rumah susah sikit. Boleh, madam. Bising betul lah. Nak belajar madam pun berambak juga dengan anak-anak ni. Okay lah, tak apalah, sabarlah. Okay, nombor 7. UN has organized many events such as summit meetings, decision-making forums that joined by member state. Okay. What is the importance to organize such events? So, banyaklah dibuat perjumpaan. Kalau kita tengok UN ni PBB lah. So, apa pentingnya event yang semacam ini? Okay, madam menjemput Hakim untuk menjawab. Hakim? Mana dah Hakim? Ya, madam, ada madam. Hakim jawab.
To guide the member state on how to practice sustainable development in their own countries. Maksudnya dia sentiasa jumpa-jumpa. Sometimes negara-negara yang moden ataupun negara-negara yang maju, contohnya macam US, UK, Italy, Japan, dia tak ada masalah lah benda-benda macam ni. Tetapi negara-negara yang tak berapa macam kita, Filipina, lagi teruk lagi kalau yang negara-negara Afrika, betul tak? So mereka ni sebenarnya sangat perlukan guide daripada set-set yang orang kata lebih maju ni lah. Alright? Okay, number 8. Pasal UN je lah kan. Sebab UN, UN provide funds for sustainable development. What is the issues that receive the biggest portion of the fund? Yang mana, isu manakah yang dapat banyak sekali duit daripada UN? Madam menjemput Rusdan untuk jawab. Rusdan? Poverty, madam. Betul ke? Bukan, ya. Jawapan dia climate change. Climate change. Kalau tak percaya, kamu boleh buka muka surat. Muka surat berapa? Muka surat financing, okay. So kalau kamu tengok pada muka surat 75, the source of fund of UN to support comes from World Bank, UNDP, UNEP, okay, as well as civil society lah, orang derma-derma macam tu lah. Kamu kena faham, UN ni dia ada 5 kuasa besar dalam dia. Salah satunya adalah US. Okay, 5 veto lah. Veto ni maknanya dia boleh kawal jugalah keputusan yang dibuat oleh PBB. Walaupun macam tu, dia tetap memberikan, dia adalah donor yang paling banyak sekali lah negara-negara maju macam Italy, Japan, dia bagi duit yang banyak untuk PBB ni. Jadi negara-negara yang tidak berapa banyak duit macam kita ni bolehlah guna jika ada isu-isu alam macam peruntukan lah, okay. Climate change, okay, nombor 3 is issue that have been most financed so far, okay. Climate change, okay. Alright, okay, kita pergi kepada soalan yang lain lah. Tadi international kan. Kita tengok soalan nombor 16 pula. Government and public sector. Among the services offered by government are energy related services such as, okay, so maknanya government ni memang provide service lah, provider paling besar. So kita nak tengok A atau B sekejap Madam tanya siapa yang kena. Okay, Madam nak Khalis ada tak? Khalis binti Muhammad. Ya, ada madam. Apa jawapan dia Khalis? Ada madam. Jawapan dia law enforcement education and yes, very good. Kalau food semua swasta yang buat kan? Tapi dia lebih education, law, yang ni swasta pun tak dapat nak beri, kerajaan lah provider yang utama. Okay, soalan seterusnya Madam nak tanya Nurul Fatimah. What is the difference between policy and regulation? Lah, dah balik. Okay, what is the difference between policy and regulation? Apa bezanya? Fatimah, mana Fatimah? Ya, Madam. Okay, apa bezanya antara polisi dan peraturan? Policy made by legislature. Okay. Betul. Policy is made by legislature but regulation is detailed by the executives. Alright. Okay, kita pergi kepada soalan yang private sector pula yang perlu dijawab oleh bersedia Syahira Fatin ni Afza, ada tak? Ada madam. Baik ada. Why private sectors cannot directly link their mission with sustainability like public sectors? Kenapa private sector ni dia tidak boleh macam nak buat sustainable development ni macam public sector ni? Jawapan dia madam. They have to find values in SDG to their business. Betul. Nak boleh? Boleh. Okay, betul. Jawapannya dia kena macam dia kan orang kata dia kan ni private sector, jadi dia tidak boleh sewenang-wenangnya macam buat, sebab dia kena juga memikirkan nilai ataupun orang kata keuntungan untuk negara dia. Okeylah, sampai dia ada kelas lagi tak?
Tak ada dah ni last. Okey lah. Boleh lah Madam ajar pukul 3. Boleh tak? Okey, tengok pada soalan yang IKEA ni. Choose example of NGO. Greenpeace ke IKEA? NGO. Greenpeace. Ya. Siapa cakap IKEA tu? Greenpeace lah. Hakim. Hakim. Ni, okey. Alright. Okay, kalau kamu tengok, okay, soalan-soalan ni, okay lah ABC. Okay, kalau describe 6 actors in Sustainable Development Administration. Ceritakan 6 actors ataupun 6 pihak di dalam ni. Hasmira, mana Hasmira Hashim? Ada ke? Ada, Madam. Okay, 6 actors di dalam Sustainable Development. International bodies and organization, government and public sector, private sector, non-governmental organization, interest and pressure group, civil society. Okay. Okay, kelas agak-agak. Okay, betul. Agak-agak boleh nak elaborate tak agak-agak? Meda rasa Meda ada kot beri sikit-sikit kan. Tapi Meda rasa korang kena bersedialah dengan bahan-bahan. Sebab dengan kata dia tak nak bagi dah masa. Meda tengok tadi dia memang cuma bagi 3 jam sahaja untuk final test. Tadi yang menjawab kan soalan kamu kan. Berapa jam yang perlu diberikan untuk final test? 3 jam sahaja. Jadi dalam masa tu kamu kena persiapkan bahan. Kalau boleh, Bapak Ibu boleh cakap final test? 18 Februari. Kalau boleh duduklah kat tempat yang internet laju ke. Dengan kawan-kawan ke lagu mana. Kalau subjek lain, boleh check ke kena tanya lecturer tu sendiri? Ada lah. Sekejap. Madam ada lah jadual peperiksaan. Aduh, nanti Madam masukkan lah. Boleh tak Madam masukkan? Tapi Boleh Madam. Nanti Madam saya semua dah. Tapi Madam pasti kat mana? Dia macam PDF 100 page. Satu UiTM punya subjek. Yang tu je lah Madam dapat. Yang AM tu ada, nanti Madam carilah. Oh, korang tak tahu ya subjek mana Tak tahu berapa hari bulan, tak tahu Madam. Oh, tak tahu berapa bulan masuk Tapi hari tu Madam baca dia kata untuk subjek AM dia nak buat daripada berapa hari bulan ke berapa hari bulan. AM sahaja. Seluruh Malaysia. Macam itulah. Okay. So lagi. Okay. So Meda harap kamu boleh elaborate lah sikit-sikit. Janganlah tak elaborate sebab takut biar terlebih jangan terkurang Tapi jangan berlebih-lebihan. Tu je lah. Discuss 4 ways on how government can promote sustainable development within its jurisdiction. Discuss 2 method. Ini mungkin soalan-soalan yang keluar dalam ni. Okay. Kejap ya. Meda nak tengok Kalau essay. Definitely. Essay definitely chapter 4. So kamu memang kena study chapter 4. Okay. Okay kelas, tak ada apa dah Madam nak ni. Just buat take attendance. Good luck for your midterm test that carry berapa persen? That carry how many percent of total? 15 15%. So buat yang betul-betul, buat yang terbaik. Madam, I wish you all of you best of luck. Alright. Tak ada apa dah kot. Sebab dah kena ni. Dan nanti Madam shortkan balik kan berapa soalan essay, berapa soalan tu ke? 10, 1. 10 MCQ, 10 true false, 1 essay. Satu essay 15 markah yang di mana kamu kena pilih kamu pilih satu saja. So total markah 25 markah. Madam akan buat guna YouFuture. Tapi yang YouFuture tu dia akan auto mark. Okay, dan yang satu lagi tu dia akan Madam akan mark sendirilah yang essay tu. Okay, boleh? Faham tak? Clear tak? Okay Madam. Okay, Aiman ada apa-apa nak tanya? Dah slow tu, dah bertenang dah tu. Ada pula dah anak saudara Aiman. Okay. Ada. Okay dah. Okay, ada lagi yang nak tanya? Izzah Atira, Izzah Natsir, Ain Saidatul, Hakim, Atifah, Hadirah tak sayang attendance lagi. Farhana, Hasmira. Okay, Meda harap baik-baik sajalah.
Okay, salam sikit Kak Anisha Nawi dengan Tengku Haris tu ya. Tak ikhlas kerjanya. Berubahlah sangat main lempar dengan mouse ni, baru tahu. Habis masuk record. Nak letak YouTube pula. Okey lah. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Amboi, Fatilah left dah. Uish, laju lah kau.